Saya Muhammad Zuhaili bin Zainuddin bernombor matrik DPMH 22024060054. Saya akan memperkenalkan apa itu diabetes. Diabetes adalah keadaan perubatan kronik yang dicirikan oleh paras gula ataupun glukosa dalam darah yang terlalu tinggi. Ini berlaku apabila tubuh tidak mampu menghasilkan insulin yang mencukupi untuk badan atau kerana sel-sel tubuh badan tidak dapat menggunakan insulin dengan berkesan. Insulin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas dan berfungsi untuk membantu menukar glukosa ini kepada tenaga untuk digunakan oleh badan. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis-jenis diabetes yang ada. Kita mempunyai 3 jenis diabetes. Yang pertama ialah diabetes type 1, yang kedua diabetes type 2 dan yang ketiga diabetes gestasi. Untuk diabetes type 1, hal ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang dan merosakkan sel-sel pankreas yang menghasilkan insulin. Penderita kepada diabetes type 1 ini biasanya akan menerima suntikan insulin pada setiap hari. Untuk diabetes type 2, lebih umum terjadi dan biasanya disebabkan oleh faktor gaya hidup seperti obesiti, kurang aktiviti fizikal dan cara pemakanan yang tidak sihat seperti mengambil bekalan gula yang terlalu tinggi. Pada type 2 ini, tubuh tidak menggunakan insulin secara efektif ataupun resistensi insulin atau tidak memproduksi insulin yang mencukupi untuk badan. Diabetes gestasi. Hal ini terjadi sewaktu kehamilan dan biasanya hilang setelah melahirkan. Walau ia dapat meningkatkan risiko diabetes type 2 di masa depan jika tidak diambil berat. Untuk statistik pula, saya sertakan statistik kencing manis terkini di Malaysia dan statistik negara dengan pengidap diabetes yang tertinggi pada tahun 2021. Kita bermula dengan Malaysia dahulu. 1 orang daripada 5 orang rakyat Malaysia mempunyai penyakit diabetes ini, dan ini bermaksud 3.9 bilion individu yang berumur 18 tahun ke atas di Malaysia menghidap penyakit diabetes ini. Walau bagaimanapun, penyakit diabetes ini menyumbang sebanyak 3% pada setiap tahun pada jumlah kematian rakyat di Malaysia. Untuk negara dengan penghidap diabetes terbanyak pada tahun 2001, China merekodkan paling tinggi dan diikuti oleh India dan juga Pakistan. Walau bagaimanapun, di Asia Tenggara, Malaysia merupakan antara yang kedua tertinggi untuk penyakit diabetes ini. Seterusnya, saya akan menerangkan bagaimana diabetes boleh berlaku. Diabetes berlaku disebabkan oleh masalah dalam pengeluaran insulin dalam badan. Insulin adalah hormon yang penting untuk mengawal tahap gula dalam darah kita. Dalam keadaan normal, insulin dikeluarkan oleh pankreas untuk membantu mengangkut glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk dijadikan sebagai sumber tenaga. Apabila glukosa tidak dapat diangkut akibat insulin tidak dikeluarkan, glukosa akan berkumpul di dalam darah yang menyebabkan diabetes. Diabetes juga boleh berlaku akibat daripada genetik, diet yang tidak seimbang, kurang aktiviti fizikal dan juga masalah tekanan. Selain itu, saya akan menceritakan bagaimana badan kita memproses gula. Apabila makanan yang mengandungi karbohidrat dimakan, enzim dalam air liur dan usus memecahkan karbohidrat tersebut menjadi glukosa. Setelah glukosa diserap melalui dinding-dinding usus kecil ke dalam aliran darah, kadar glukosa dalam darah meningkat. Dalam respon terhadap peningkatan ini, pankreas mengeluarkan insulin untuk mengawal kadar gula dalam darah. Seterusnya, saya akan menerangkan perbezaan antara diabetes jenis 1 iaitu masalah insulin dan diabetes jenis 2 iaitu masalah rintangan insulin. Diabetes jenis 1 biasanya didiagnosis dalam zaman kanak-kanak, manakala diabetes jenis 2 biasanya didiagnosis pada umur 30 tahun dan ke atas. Diabetes jenis 1 biasanya tidak semestinya dikaitkan dengan berat badan yang berlebihan, manakala diabetes jenis 2 pula biasanya dikaitkan dengan masalah berat badan berlebihan. Diabetes jenis 1 biasanya dikaitkan dengan kadar keton yang tinggi, manakala diabetes jenis 2 biasanya dikaitkan dengan tekanan darah atau tahap kolesterol yang tinggi. Diabetes jenis 1 ini dirawat
dengan suntikan atau pam insulin, manakala diabetes jenis 2 menggunakan rawatan awal tanpa perubatan atau pil. Akhir sekali, diabetes jenis 1 tidak dapat dikawal tanpa pengambilan insulin, manakala diabetes jenis 2 berkemungkinan dirawat tanpa perubatan diabetes. Okey, bagi simptom-simptom penyakit diabetes ini, seseorang yang pertama, mereka akan mudah rasa terkencing. Seseorang dengan paraf gula yang tinggi dalam darah akan mudah rasa ingin terkencing. Perkara ini berlaku kerana air akan ditarik masuk ke dalam aliran darah dan kemudiannya akan disalurkan ke bilik kencing. Apabila seseorang kerap membuang air kecil daripada biasa, ini seterusnya akan membuat badan kehilangan banyak air. Oleh sebab itulah seseorang dengan kencing manis akan rasa cepat dahaga. Yang kedua, mereka akan kerap lesu, penat, itulah. Dan yang ketiga, kerap keluar tumpuk-tumpuk hitam di badan lah. Ia lebih kerap berlaku di kawasan ketiak, leher dan celah paha. Pada masa yang sama, kulit juga akan menjadi lebih tebal daripada biasa. Yang keempat, penglihatan mereka akan menjadi semakin kabut. Disebabkan paras gula yang tinggi dalam darah, ia juga menyebabkan saluran-saluran darah kecil dan mendorong kepada kerosakan buah pinggang, termasuk saraf di mata. Jika kencing manis ini tidak dikawal dengan baik, ada kemungkinan mereka akan menjadi buta lah. Yang kelima, mudah rasa lapar. Dan yang keenam, luka lambat sembuh. Kandungan gula yang tinggi dalam darah juga boleh menjejaskan sistem imuniti dan keupayaan untuk sembuh. Ini boleh menyebabkan mereka penyakit diabetes ini sukar untuk dipulihkan dari luka yang diorang alami lah. Yang ketujuh, sering rasa kebas di tangan dan kaki. Antara tanda kencing manis pada peringkat awal, yang lain adalah sering rasa kebas pada tangan dan kaki, diselangi dengan bengkak dan kesemutan. Okey, salah satu cara untuk diagnosis penyakit diabetes ini ialah puasa gula darah atau ringkasnya FPG. Ujian ini akan dilakukan setelah anda berpuasa selama beberapa jam, biasanya dalam tempoh 8 jam. Bagi yang menjalani ujian FPG ini, anda dinasihatkan untuk tidak makan atau minum apa-apa jenis makanan dan minuman kecuali air kosong sebelum ujian dilakukan. Darah akan diambil daripada lengan anda semasa prosedur ujian ini dilaksanakan. Ujian ini pula biasanya akan dilakukan pada waktu pagi sebelum anda mula makan setelah 8 jam berpuasa. Bacaan norma diabetes seperti yang tertera di slide lah. Terhadap penyakit diabetes. Jika penyakit diabetes tidak dikawal, dia meninggalkan banyak kesan. Kesan yang pertama ialah serangan jantung. Risiko penyakit jantung dan strok semakin meningkat apabila menghidap penyakit diabetes. Kadar kolesterol dan tekanan darah yang tinggi seringkali berlaku serentak dengan diabetes yang tidak dikawal. Yang kedua ialah kerosakan buah pinggang. Kerosakan pada salur darah kecil buah pinggang boleh mengakibatkan kegagalan buah pinggang berfungsi dan akan mendapat penyakit kronik yang lain. Yang ketiga ialah kerosakan saraf. Gula dalam darah tinggi boleh merosakkan saraf, terutamanya di bahagian kaki. Keadaan ini dikenali sebagai neuropati diabetes. Dan yang keempat ialah kerosakan mata. Diabetes yang tidak dikawal boleh menyebabkan retinopati diabetes, iaitu kerosakan pada salur darah bahagian mata. Ini boleh mengakibatkan mata kabur, bahkan boleh membutakan seseorang yang menghidap penyakit diabetes. Dan yang kelima, masalah kulit. Pengidap diabetes terdedah kepada jangkitan kulit, termasuklah bakteria dan kulat. Keadaan kulit yang lebih gatal juga kerap berlaku apabila seseorang itu menghidap penyakit diabetes. Pelbagai rawatan boleh diambil oleh penghidap diabetes. Yang pertama ialah ubat-ubatan. Suntikan insulin diperlukan oleh pesakit yang menghidap diabetes jenis 1 dan kadang-kadang diperlukan oleh penghidap diabetes jenis 2. Jenis 2 jika ubat lain tidak berkesan. Insulin membantu menurunkan paras gula dalam darah dan membolehkan sel menggunakan gula sebagai tenaga. Bagi diabetes jenis 2, ubat seperti metformin boleh membantu tubuh menggunakan insulin dengan baik. Terdapat juga ubat lain yang bekerja dengan cara yang berbeza untuk menurunkan gula dalam darah. Yang kedua ialah pemantauan tahap gula dalam darah. Pesakit perlu memeriksa gula dalam darah
secara kerap untuk memastikan ia dalam dalam keadaan yang selamat lah. Ini boleh dilakukan dengan alat pemeriksaan dengan statik darah tu. Selain itu, ujian HbA1c. Doktor mungkin melakukan ujian ini setiap beberapa bulan untuk melihat purata gula dalam darah pesakit dalam jangka masa yang lebih lama. Yang ketiga ialah menguruskan masalah secara tiba-tiba, iaitu komplikasi akut. Paras gula yang rendah, iaitu hipogliksemia. Jika gula dalam darah terlalu rendah, pesakit mungkin merasa pening atau lemah. Gula atau makanan manis perlu diambil segera. Selain itu, jika berlaku ketoasidosis diabetik, iaitu paras gula yang terlalu tinggi dan boleh menyebabkan sakit perut, muntah dan rasa lesu, pesakit perlu mendapatkan rawatan di hospital. Dan yang keempat ialah rawatan masalah jangka panjang, iaitu komplikasi kronik. Masalah saraf seperti masalah mata, masalah buah pinggang, masalah kulit mungkin memerlukan rawatan tambahan seperti ubat dan terapi khusus. Untuk masalah kaki pula, pesakit diabetes perlu menjaga kaki dengan baik untuk mengelakkan luka atau jangkitan yang lebih serius berlaku. Hai, hari ini saya akan bercakap tentang langkah penjagaan diabetes mellitus dan kepentingan mengurus diabetes dengan baik. Pertama sekali, menjaga berat badan yang sihat adalah sangat penting. Dengan menurunkan dan mengekalkan berat badan, anda boleh mengurangkan risiko mengidap diabetes. Gunakan alat seperti perancang berat badan untuk menentukan berapa banyak kalori yang sesuai untuk anda. Makan secara sihat juga adalah kunci. Pilih makanan seimbang daripada semua kumpulan makanan seperti biji ring penuh, buah-buahan, sayur-sayuran dan protein tanpa lemak. Hadkan pengambilan daging merah dan makanan yang diproses serta kurangkan pengambilan gula, garam dan lemak tepung. Selain itu, aktif secara fizikal. Cuba dapatkan sekurang-kurangnya 30 minit senaman sederhana 5 hari seminggu. Jika anda baru bermula, rujuk kepada profesional kesihatan untuk memilih senaman yang sesuai dan berhenti merokok. Rokok mempunyai risiko 30 hingga 40% lebih tinggi untuk mendapat diabetes type 2. Jadi jika anda merokok, berhenti sekarang untuk melindungi kesihatan anda. Dan akhir sekali, jadualkan pemeriksaan kesihatan secara berkala untuk memantau kesihatan dan mendapatkan rawatan awal jika perlu. Kenapa penting untuk mengurus diabetes dengan baik? Ia bukan sahaja mengawal paras gula darah, tetapi juga mencegah komplikasi serius seperti penyakit jantung, kerosakan saraf dan masalah buah pinggang. Dengan pengurusan yang baik, anda juga boleh mengurangkan risiko jangkitan, mengekalkan tenaga dan meningkatkan kualiti hidup secara tidak langsung. Pengurusan diabetes bukan sahaja tentang fizikal, tetapi juga tentang kesihatan mental. Ia membantu mengurangkan tekanan dan kebimbangan yang sering dikaitkan dengan penyakit ini. Jadi, ambil langkah awal untuk mencegah diabetes dan uruskan kesihatan anda dengan baik. Kekal aktif, makan secara sihat dan jangan lupa untuk membuat pemeriksaan secara berkala. Terima kasih kerana menonton, jaga diri dan kekal sihat.